dan salam sejahtera. Di sini saya bagi pengerusi bertindak dua. Sebagai pengerusi bertindak dua, Haji Yusof bin Haji Saleh mengadu-ngadukan yang amat berhormat Tuan Lim Guan Eng, Menteri Pulau Pinang, Ketua Menteri Pulau Pinang, yang berhormat Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 1, Datuk Mansur bin Haji Uthman, yang berhormat Adun Batuban, Tuan Ravindran Ali dan Ahli Majlis Penganggaran Pulau Pinang, MPP Encik Izuri bin Ibrahim. Pengurusi karya Encik Sheikh Abdul Aziz dan pengurusi JKK Encik Osman bin Nordin. Yang lain-lain saya minta maaf, saya tak dapat nak masukkan di sini. Kita menjemput yang amat berhormat Ketua Menteri ke sini kerana hendak meminta tolong dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kita, iaitu 22 daripada 48 buah rumah yang terlibat dengan syarikat Eratmas. Diharap yang berhormat dapat tolong. Apa yang kita minta hanya rumah ganti, flat tidak kurang daripada 700 kaki persegi sehingga 750 kaki persegi dengan percuma yang dijanjinya. Sekiranya rumah ganti tidak dapat disiapkan awal, kita minta rumah sementara, rumah transit yang selesa 3 bilik seperti yang terdapat di Tanjung Tokong, yang dibina di Tanjung Tokong. Diharap yang amat berhormat dapat menolong kami. Sekarang saya menjemput Encik Izuri sebagai penasihat menambah apa-apa perkara yang saya tertinggal. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat yang berada dalam dewan ini. Dan saya juga mengalu-alukan kehadiran Ketua Menteri kita Yang Amat Berhormat Tuan Lim Guan Eng, Timbalan Ketua Menteri Datuk Mansur Osman, YB Ravin sebagai Adun Kawasan, YB Sim sebagai Ketua Cabang CKR Pekanbaru, Haji Osman pengurusi JKK, Haji Yusof sebagai pengurusi Jawatan Usaha Pindah, pengurusi karya Syekh Abdul Aziz dan lain-lain hadirin muslim yang dihormati sekalian. Terima kasih. Inilah merupakan kerajaan berjiwa rakyat yang hadir menjenguk masalah rakyat di Kampung Batu Uban. Inilah kali pertama, julung-julung kali pertama Ketua Menteri selama 55 tahun merdeka dilawati oleh Ketua Menteri. Saya cukup rasa sukacita, saya cukup menghargai penghormatan pemimpin-pemimpin Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pakatan Rakyat dalam membantu, mendengar, melihat, mencari solution untuk mengatasi masalah rakyat. Sebelum ni yang saya dengar, yang saya tengok tahun 2008 masa dekat pilihan raya, esok pilihan raya, masa tu saya sedang dengan YB Ravin tengah menganjurkan satu ceramah 2008. Masa tu TKM 1 tak salah saya YB Teluk Bahang apa? Bukan, sebelum 2008. Helmi. Dia masuk berkonvoi masa esok nak pilihan raya boleh keluar. Kemudian esok pilihan raya kalah. So saya alunkanlah dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Ketua Menteri
Timbalan Ketua Menteri dan juga pemimpin-pemimpin tempatan untuk melihat masalah yang dihadapi oleh Kampung Batu Uban ini. Kampung Batu Uban ini ada dua masalah. Okey. Masalah pertama, masalah yang kita akan bincang sekejap lagi, surat perintah keluar daripada lawyer pemaju daripada Rosli & Co telah kita dapat pada 17 hari bulan, pada 16 hari bulan tarikh surat. Kemudian penduduk dapat pada 17 hari bulan, diberi tempoh 14 hari dalam suasana Eve hari raya. Dan kalau tempoh 14 hari itu berkuat kuasa pada hari 31 Ogos, hari merdeka. So saya nampak pemaju tidak prihatin langsung sensitiviti dalam suasana hari raya dan juga suasana merdeka, dengan memberi satu notis untuk mengusir keluar penduduk tanpa perbincangan dapat dicapai dalam keadaan persetujuan bersama. Kita di peringkat penduduk yang mahu satu tuntutan, di mana tuntutan mereka hanya dua. Satu, rumah transit yang selesa, di mana 700 sekurang-kurangnya 3 bilik di kawasan projek. At least sekurang-kurangnya macam mana yang penduduk di kampung Tanjung Tok Kong dapat. Tetapi apa yang dibina sebagai rumah contoh bagi penduduk kampung adalah umpama rumah kontrak urban, bukan urban, rumah kontrak seperti rumah kontraktor, kontrak pekerja kontrak Bangla yang duduk, rumah kongsi. Ini yang menyedihkan. Dia buat sekadar untuk penduduk tengok ada rumah transit tetapi tidak selesa, tetapi tujuan asalnya adalah untuk bukan untuk penduduk masuk, tetapi pasal tidak puas hati dengan rumah berkenaan dan penduduk akan pilih first choice, iaitu duduk di luar. Duduk di luar dengan tanpa hitam putih surat perjanjian daripada lawyer kedua belah pihak, dengan surat kosong tanpa letterhead. Ini suatu muslihat yang amat bahaya. Kita tidak menentang pemaju, kita hanya minta pemaju lebih adil, lebih saksama, mempertimbangkan permohonan penduduk. Itu satu. Kedua, kita minta supaya pemaju tidak memutar belikkan fakta dia. Sekejap dia kata 750 square feet, kemudian bila dia bagi surat kepada penduduk yang 26 penduduk keluar daripada tanah berkenaan, dan dia keluar lagi satu surat 650 square feet. So ini manipulasi yang amat bahaya. Penduduk yang 26 yang keluar tu dah sewa di luar dengan pampasan 2,000, kemudian sewaan 800 sebulan. Selama setahun dia bagi lamsam around 11,600. Bila penduduk 26 ni dah keluar, baru surat offer yang keluasan rumah 600 square feet sampai. So penduduk dah terperangkap di peringkat awal. Ini yang menyebabkan baki 22 penduduk tidak rasa selesa dan berpuas hati. 22 penduduk ni yang selalu Cik Azman, Cik Bakar, Haji Yusof yang selalu konfront, minta supaya penduduk lebih telus, bukan penduduk, pemaju lebih telus dalam mengutarakan janji. Itu saja. Tetapi seperti yang dimaklumkan, pemaju ini ada kaitan dengan satu parti politik yang saya rasa ada muslihat tentu yang kita takut. Penduduk bila ditawarkan duduk di luar daripada kawasan tanah atau kampung ini, kita takut apa yang berlaku di kampung Terang Balik Pulau berlaku di sini, di mana tanah ini dijual kepada pemaju lain contohnya, yang menyebabkan hak-hak penduduk di sini akan dinafikan. Ini yang kita bimbang. Itu satu. Kedua, isu kampung warisan. Memang kampung Batu Uban adalah kampung yang terbina diduduki oleh penduduk asal Melayu since kurun ke-17. Sebagai buktinya adalah Masjid Batu Uban yang dibina pada 1734. Saya rasa sebelum ini Barisan Nasional memain gimmick isu ini semasa pilihan raya saja. Tahun 2004, Rais Yatim turun ke Masjid Batu Uban, isytiharkan Masjid Batu Uban sebagai warisan. Masjid saja. Kita minta the whole kampung. Kemudian pilihan raya menang. Kemudian dia diam 1000 bahasa. Mai 2008 pilihan raya lain sekali kalah teruk.
Sekarang dia nak main balik isu sensitivity orang Melayu supaya menyokong dia orang. Saya nampak ini lebih kepada retorik, dan saya harap saya sendiri tulis surat kepada CM dan TKM, why not kita berusaha sungguh-sungguh melalui kerajaan negeri membantu supaya mengisytiharkan kampung ini sebagai betul-betul kampung warisan. Ini yang kita minta. Dan saya harap kerajaan negeri amat prihatin dalam permasalahan penduduk. Dan kampung warisan ini adalah kampung pertama settlement orang Melayu dan merupakan pelabuhan yang pertama di Pulau Pinang. Kalau kita tak preserve kampung ini, tuan-tuan boleh lihat pembangunan yang berlaku dalam keadaan yang amat rancak akan menghapuskan langsung dari segi fakta sejarah di dalam kampung ini. So saya harap kerajaan negeri prihatin, berusaha untuk membantu kita dalam dua perkara ini. Dengan itu, saya sudahi ucapan saya ini dan saya serahkan kepada YB Ravin untuk menambah apa yang patut ditambah. Terima kasih. Terima kasih Saudara Izuri, Ketua Majlis. Yang saya hormati dan segani yang amat hormati Tuan Menteri Tuan William Guan Eng bersama yang berhormat Datuk Mansor telah sudi luangkan masa datang ke Kampung Batu Uban. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kampung JKK Batu Uban ini, sejarah dia sejak kita ambil alih Kerajaan Negeri Pulau Pinang 2008, 2 tahun berturut-turut JKK ini menjadi JKK yang terbaik di daerah Timur Laut. Saya ucapkan dan terima kasih atas kerjasama. Memang daripada tahun 2008 pun masa kita buat projek ikan teri, kebanyakannya penduduk ini adalah berasal daripada nelayan, dan seperti Saudara Izuri katakan, masjid yang tertua sebelum Francis Light datang, masjid dah dibina. Betul. Jadi ini masjid yang tertua. Jadi bukan Francis Light yang founder of Penang, tapi penduduk sini sudah pun datang dan menduduki di tempat sini. Jadi saya ingat ini pada dasar yang kerangka yang lebih besar tu, memang kalau setiap kampung dibangunkan, dari lama kelamaan tanah-tanah yang ada itu kekurangan. Jadi ini dasar kerajaan persekutuan. Kita perlu untuk melindungi kampung warisan setakat yang boleh. Kita perlu. Kalau tak ada, dan kita perlu, lagi satu adalah isu yang telah pun dibangkitkan. Sebab saya telah berbincang dengan peguam Un and Rosli. Saya kata pada dasar kita terima tawaran. Saya hantar SMS pada beliau. Saya kata sebelum saya bertolak ke Tibet, saya kata okey, saya pada dasar kita terima, tapi ada setengah isi perkataan yang perlu digubah. Saya kata dia tak jelaskan sama ada rumah yang diganti itu di dalam kawasan Batu Uban. Satu, saya nak pastikan itu. Kedua, lepas tu keluasan itu. Jadi saya telah dimaklumkan oleh beliau bahawa keluasan itu memang 700 kaki persegi. Dan duit pampasan, berapa banyak pampasan. Jadi bukan saya cakap bahagian pemaju, ini cadangan yang mereka bagi untuk pindah keluar, dia kata 2,000, pindah masuk 2,000. Betul? Tapi yang masa perbincangan saya dengar 3,000. Jadi ada information yang tak tepat. Jadi saya nak tengok dalam hitam putih. Dia sendiri yang hantar SMS balik kepada saya simpan lagi dalam phone saya. Please put the offer in black and white daripada penduduk. Saya kata penduduk terima. Pada dasar kita nak bincang. Tapi sebelum saya balik-balik, dia sudah hantar notis suruh evacuate. Jadi saya ingat itu tak betul lah. Saya dah sempena bulan puasa, dan juga sedangkan umat Islam pun saya ingat bulan puasa kita tak berperang kan. Jadi saya kata, can you absorb your notice for the bulan puasa?